Sungai yang membekalkan sumber air utama di Malaysia, dibagi contoh kat sini iaitu di Sungai Muda Kedah, Sungai Kinabatangan Sabah dan Sungai Rajang di Sarawak. Okay, ni dia bagi gambar. Yang laju ni, yang banyak batu ni, yang ni air yang berada di peringkat hulu ataupun di kawasan air terjun. Yang ni di kawasan, dia dah tenang dah, di kawasan akhir sungai iaitu di peringkat hilir. Okay, ni tasik. Okay, dia bagi kat sini tasik buatan. Okay, diwujudkan untuk membolehkan tenaga hidroelektrik dihasilkan. Contoh, okay, tasik Kenyir, tasik Cenderuh dan tasik Banding di Perak. Okay, secara tak langsung juga dia kata, okay, selain daripada nak dapatkan tenaga hidroelektrik tadi, air tasik ni juga boleh membekalkan air bersih kepada kita. Okay, maksudnya kita boleh minum lah air dekat kawasan ni. Dia tak beracun pun walaupun dia tasik buatan. Dan juga membekalkan sumber protein. Okay. Selain daripada tu boleh juga jadi kawasan ekopelancongan. Sebab dia lawa. Cuba tengok gambar ni. Okay, ni gambar. Air dia warna hijau, tenang. Lepas tu luas. Nak buat aktiviti macam berkayak, boleh, tak ada masalah. Ada orang yang kaki pancing dia pergi ke kawasan ni untuk memancing. Okey. Next kita masuk kepada jenis air kedua iaitu jenis air bawah tanah. Yang biasa duduk kampung, rumah tok dia, Raja tengok dok ni. Ni ialah telaga. Telaga. Well. Okey. Dia gali air dari atas ni sampai bawah. Banyaklah. Beberapa meter ke bawah lah. Dalam dia. Ke dalam tanah. Untuk mendapatkan sumber air. Tapi sekarang ni ramai orang dia tak guna telaga dah. Dia cuma tebuk je tanah tu sampai ke kawasan mata air untuk mendapatkan air. Dia panggil boreng. Jadi dia tak buatlah telaga. Telaga ni pun bahaya juga. Sebab kalau tak tutup ni, boleh jatuh dalam ni. Dalam boleh mati kalau yang tak pandai berenang ke apa. Boleh lemas. Okey. Jadi air bawah tanah ni maksud dia ialah air yang tersimpan di lapisan bawah tanah. Okey. Lepas tu ada batuan yang terletak di bawah tanah ataupun di bawah permukaan bumi. Okey. Jadi faktanya Malaysia ni, negara kita ni ada kira-kira 5,000 bilion meter padu. Banyak 5,000 bilion. Okay, meter padu ni ukuran untuk isi padu air lah. Meter padu isi padu air yang ada di bawah tanah dan masih belum diteroka. Ni, tak teroka lagi. Maksudnya tak pakai lagi lah. Ni. Okey, belum diteroka. Okey, kerana dia kata kerana hanya 3% sahaja setakat ni kita guna air bawah tanah. Sebab ramai orang sekarang ni dia pakai air yang disalurkan oleh paip-paip tu yang kita bayar tu sebulan-sebulan tu. Okey. Ini contoh dia beri keratan akhbar mengenai air bawah tanah. Yang ni fakta yang menguatkan lagi apa orang kata simpanan air di bawah tanah yang masih banyak tu. Malaysia mewah air bawah tanah. Hanya 3% sahaja baru digunakan. Ni fakta Ni fakta. Okey. Ni nak beritahu pasal proses kitaran air hujan. Okey. Okey. Proses sejatan. Okey. Kena faham dah ni, dalam sains pun ada. Okey, mengenai air di permukaan bumi. Air yang ada dekat atas permukaan bumi tu mengalami proses sejatan. Sebabnya ada matahari. Okey, ada matahari. Semasa proses ini, air akan bertukar menjadi wap air. Ingat, daripada air, contoh dibagi air laut, ada matahari. Okey, dia akan mengalami proses penyejatan. Okey, penyejatan. Sebab ada matahari. Jadi, air tadi melalui proses penyejatan, dia akan jadi wap air. Okey. Okey, seterusnya proses kondensasi atau pemeluapan. Okey, apabila sampai ke lapisan atmosfera atas ni,
Tengok gambar ni, okey. Ke lapisan atmosfera yang lebih tinggi, wap air tu dia akan berkumpul. Berkumpul ni, duduk dalam awan ni, lepas tu membentuk titisan-titisan air. Dia berkumpul dan membentuk titisan-titisan air. Dia bergabung. Titisan air ni bergabung. Bila dia bergabung dalam awan ni, lepas tu jisim dia semakin beratlah, semakin bertambah. Bila dia makin bertambah, duduk dalam awan tu, dia tak mampu lagi nak menampung titisan yang banyak, titisan wap air tadi dia mula turun ke muka bumi. Turun semula ke bumi sebagai hujan. Dia tak panggil dah air laut. Walaupun tadi dia sejak air laut, dia panggil hujan ni, hujan. Itu ialah proses kondensasi ataupun pemeluapan. Okay, next, proses sejatan semula. Okay, jadi bila dia turun tadi, dia mungkin dia akan turun ke sungai, terus ke laut semula. Dan proses ni akan berlaku secara, apa orang kata, berlaku seumur lah kitaran dia. Kitaran ni akan berlaku selagi kita tak kiamat. Okey, ni sebab apa? Lepas kondensasi, sejatan semula. Air yang mengalir melalui sungai terus ke laut. Gitu. Lepas tu air laut sejak semula. Lepas sejak, pemeluapan semula. Gitu. Okay, jadi dia kata jika air terdedah kepada cahaya dalam tempoh masa yang lama, air akan tersejat semula ke udara. Okey, ini adalah proses kitaran hujan. Jadi cikgu harap boleh fahamlah proses kitaran hujan ni. Ada kala keluar exam boleh jawab insya-Allah. Okey. Okay, jadi nanti kita akan masuk pada 12.2. Okay, sebelum tu cikgu nak tunjuk sekejap mengenai video ni. Kejadian air hujan.